dekat nota saya ni nombor yang ke 14 itulah jual beli kucing. Ada sebut itu jual beli kucing? Belum lagi kan? Jual beli kucing disebut sebagai bai' al-hirrah atau juga disebut sebagai bai' as-sinur. Hirrah dan sinur makna kucing lah. Cat. Di mana para ulama dalam hal jual beli kucing ni mereka tidak sepakat, ataupun dengan arti kata lain sebahagian ulama melarangnya dan sebahagian yang lain mengharuskannya. Dan saya ingat yang mengharuskan itu adalah majoriti, ya. Kenapa ada ulama yang melarang? Kerana ada hadis yang jelas yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana riwayat itu daripada Abi Zubair. Abi Zubair kata, sa'altu Jabiran, aku tanya Jabir. Jabir ni makna Jabir bin Abdullah lah, ya, ambai as-sinur, tentang jual beli sinur. Sinur ni mana hirrah, kucing lah. Faqala zajaran Nabi an zalik, maka Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, jadi hadis ni jelas lah, Nabi larang, ya. Sebab itu segelintir ulama mengharamkannya, ya. Di kalangan sahabat Nabi SAW yang mengharamkannya ialah Jabir sendiri selaku perawi hadis. Ada disebut dalam buku-buku fiqh, Jabir memfatwakan kucing tidak boleh dijual beli. Jabir sahabat Nabi ni lah, ya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga memfatwakan tidak boleh jual beli kucing, ya. Di kalangan tabi'in ada juga umpama Tawus. Tawus ni tabi'in yang terkemuka, mungkin tuan-tuan tak biasa dengar, tapi dia famous juga lah, ya, Tawus ni. Tapi adalah sebagai hukum yang disandarkan kepada beliau, nasnya itu. Tapi dia tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, Tawus, ya. Yang melarang juga Mujahid. Ini nama-nama atau tokoh-tokoh tabi'in lah. Ada lagi Jabir bin Sa'id, ya? Bukan, Jabir bin Zaid, ya? Mana ada jugalah beberapa individu di kalangan sahabat Nabi dan daripada tabi'in yang mengharamkannya, tidak membenarkan jual beli kucing. Dah hadis itu memang jelas lah. Dalam konteks mazhab, tuan-tuan, mazhab Az-Zahiri juga melarangnya, ya. Sehingga Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku beliau Al-Muhalla, buku teks mazhab Az-Zahiri ni, dia kata la yajuz bai' al-hirrah, tidak harus jual beli kucing. Mana haram lah. Kerana Zahiri dia memang berpegang kepada hadis. Hadis kata tak boleh, memang tak boleh, kan? Pasal hadis tu dia kata jelas. Dan sebagai ulama selepas pada itu seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, anak murid kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga melarang. Kerana dia kata hadis ni jelas, ya. Tapi majoriti membenarkan, ya. Majoriti ni masuk of course yang standard mazhab Syafi'i membenarkan, dia kata harus, ya. Saya lihat Maliki pun membenarkan, Hanafi pun membenarkan. Cuma Imam Ahmad ni dia ada dua pendapat dia lah. Pertama, dia membenarkan, yang kedua dia tidak membenarkan. Dan majoriti ulama-ulama Hambali memilih untuk membenarkan, ya. Mana tidak haram lah, ya. Paling-paling kuat pun makruh. Kerana apa? Kerana kucing ni adalah belaan manusia dan dia berada di samping mereka. Dan mereka menggunakan nas yang diriwayatkan dalam sebahagian kitab Sunan daripada Ka'ab bin Malik, di mana Nabi kata innaha laysat binajis, innaha alaikum minat tawafin wat tawafat, ya. Itu hadis Ka'ab bin Malik, ya. Sahih Bukhari tak salah saya. Di mana Nabi kata kucing ni bukanlah haiwan yang najis, dia di kalangan kamu minat tawafin wat tawafat, mana dia sering tawaf, dia duduk dalam rumah kamu, di luar rumah kamu, duduk dengan kamu, kita punya pet, ya. Jadi ulama yang mengharuskan tu dia pakai hadis itulah. Jadi dia kata tidak haram sama sekali. Habis tu Nabi larang tu, dia kata yang Nabi larang tu ada banyak teori lah. Pertama dia kata yang Nabi larang tu ialah al-hirratul wahsyiyah, kucing liar, bukan kucing dalam rumah, kucing liar.
Ada sebahagian pula kata larangan itu pada peringkat awal Islam, tapi at the end of the day dia dibenarkan. Kerana kalau kita lihat awal Islam ni banyak benda ketat-ketat, tapi lepas tu dia banyak longgar-longgar, mana Rasulullah bagi kelonggaran lah dalam banyak hal, ya. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, tiap kali nak sembahyang fardu mesti berwudu, ya. Bila kita boleh sembahyang fardu lah, ya, sunat tak ada isu, dengan satu wudu, berapa banyak fardu kita nak sembahyang? Boleh jadi dalam satu hari tu tuan-tuan tak kencing, tak berak, tak kentut, wudu ada all the day, sepanjang hari. Tuan-tuan boleh saja sembahyang dengan wudu yang sama kelima-lima waktu solat. Kalau sehari, kalau seminggu tak berak, tak kencing, tak kentut, tidur pun wudu tak batal langsung. Boleh sembahyang dengan wudu itu selama mana ia tidak batal lah. Bila boleh lagu tu? Ketika pembukaan Mekah, Inda Fathi Makkah, tahun ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah, makna lama kan, ya. Jadi kalau kita ada wudu, tak perlu ambil wudu yang baru, dekat awal kena wudu. Tapi at the end of the day, banyaklah keringanan yang diberi ujung-ujung Rasulullah SAW, ya, usia antara waktu lah, ya. Dan dia kata dalam bak kucing ni pun sama, dulu-dulu tak boleh, after that boleh. Ada yang kata begitu. Jadi ada perubahan lah sikit sebanyak di situ. Jadi dia kata alasannya begitu, ya. Walau bagaimanapun, sebagai ulama, umpama Al-Imam Al-Qarafi, dia ni ulama Maliki, dalam bukunya Al-Furuq, dia menggalakkan supaya kita tinggallah benda-benda seumpama itu lebih baik. Tapi kalau kita nak ambil atau nak taklid mana-mana pendapat yang mengharuskan, tidak salah sama sekali, ya, bolehlah. Jadi orang yang jual beli kucing ni, terutama kita pun ada buat bisnes kucing kan, insya-Allah lah tak ada masalah sama sekali, ya. Tapi saya masukkan dalam ni sebab dalam buku-buku fiqh sunnah yang kontemporer, dia banyak ambil pendapat tidak halal. Jadi saya masukkan juga, ya. Walaupun dalam bab ni saya lihat fatwa-fatwa kontemporer banyak yang rujuk majoriti, ya. Okey, saya ingat jual beli kucing tak ada masalah lah, ya.